Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurabila binti Hadiman, mematrik di 2020-1093836. Saya merupakan pelajar tahun akhir bagi ijazah sarjana muda Pendidikan Ekonomi dengan kepujian AT18. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan hasil projek penyelidikan tahun akhir saya yang bertajuk Pengaruh Pemilihan Pedagogi terhadap Motivasi Pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia di negeri Melaka. Pertama sekali, kita mulakan dengan melihat abstrak kajian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemilihan pedagogi terhadap motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia di negeri Melaka. Kajian ini juga terdiri daripada 3 objektif, iaitu yang pertama, menentukan peratus pencapaian pelajar dalam mata pelajaran ekonomi. Objektif yang kedua, menentukan hubungan antara profesionalisme guru dengan motivasi pelajar, manakala objektif yang ketiga pula, menentukan pemilihan pedagogi terhadap motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Reka bentuk tinjauan telah digunakan dalam kajian ini. Pemilihan sampel kajian dijalankan secara rawat mudah melibatkan pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ekonomi di 4 buah sekolah sekitar negeri Melaka, iaitu seramai 100 orang. Instrumen kajian merupakan soalan selidik yang menggunakan skala Likert 5 mata. Soalan selidik mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian demografi, hubungan profesional guru dengan motivasi pelajar dan pemilihan pedagogi terhadap motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Data dianalisis secara deskriptif dan analisis statistik inferensi menggunakan perisian SPSS bagi mendapatkan nilai kekerapan, peratusan, min dan juga melihat hubungan di antara pemboleh upah kajian bagi menjelaskan ketiga-tiga bahagian dalam soalan selidik. Instrumen kajian ini juga memperolehi nilai kebolehpercayaan sebanyak 0.94. Hasil kajian menunjukkan bahawa analisis profesionalisme iaitu kepribadian, sosial dan juga spiritual dengan motivasi pelajar menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Manakala bagi pemilihan pedagogi, pembelajaran berasaskan permainan iaitu game-based learning mempunyai skor nilai min yang paling tinggi. Implikasi daripada kajian ini juga dapat dijadikan sebagai garis panduan dan juga rujukan kepada semua pihak yang terlibat agar meningkatkan motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dan penambahbaikan terhadap pemilihan pedagogi yang sesuai dalam pengajaran mata pelajaran ekonomi. Kesimpulannya, pemilihan pedagogi yang berkesan mampu meningkatkan motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi. Seterusnya, bagi pengenalan, pendidikan merupakan elemen penting untuk kejayaan dan perkara asas yang ada dalam kecemerlangan hidup dan juga ianya dapat mengubah taraf kehidupan kepada yang lebih baik. Menurut Agustin 2019, pedagogi ialah teknik pengajaran yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan yang khusus dalam sesuatu bidang kepada para pelajar. Manakala menurut Abdul Saiz dan juga Christina Endin pada tahun 2020, secara umumnya dalam sistem pendidikan di Malaysia, mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang didedahkan kepada pelajar di peringkat menengah atas, iaitu bagi pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Pedagogi juga turut mengalami perubahan dalam teknologi maklumat yang digunakan dalam pengajaran seperti penggunaan internet, persidangan video, pembelajaran berbantu komputer, pembelajaran berasaskan web dan pelbagai lagi yang diaplikasikan dalam pengajaran yang dapat membantu proses pengajaran berjalan dengan lebih lancar. Bagi pernyataan masalah pula, Lilia dan juga Nurlina pada tahun 2020 mendapati bahawa guru ekonomi tidak mempunyai pengetahuan kandungan yang mencukupi tentang kandungan yang akan diajar. Mereka juga masih menggunakan kaedah pengajaran yang lama dan tidak praktikal disebabkan oleh guru masih berpegang pada pengajaran tradisional yang tidak sesuai dengan keperluan semasa. Selari dengan kajian oleh Rayung Ambutan pada tahun 2018 yang menunjukkan bahawa
Guru ekonomi di sekolah menengah tidak dapat mengenal pasti atau menentukan tahap penguasaan dan salah faham pelajar jika guru berkenaan tidak mempunyai pengetahuan konten yang mencukupi tentang ekonomi. Hal ini akan menghalang pelajar daripada menerima input yang kukuh sekaligus akan menjejaskan prestasi mereka. Manakala menurut Koyejin pada tahun 2018, kekurangan minat pelajar terhadap subjek ekonomi, ketidaksediaan pelajar untuk perbincangan yang tidak menggalakkan dan juga pendekatan pelajar yang tidak sesuai. Berdasarkan objektif kajian, pendidik telah membentuk persoalan kajian bagi melancarkan pencapaian objektif yang telah digariskan, iaitu yang pertama, apakah peratus pencapaian pelajar dalam mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, apakah hubungan antara profesionalisme guru dengan motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Dan yang ketiga ialah apakah pemilihan pedagogi terhadap motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Manakala untuk objektif kajian ini dijalankan untuk menentukan peratus pencapaian pelajar dalam mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, menentukan hubungan antara profesionalisme guru dengan motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Dan yang ketiga, menentukan pemilihan pedagogi terhadap motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Bagi metodologi kajian pula, pengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah sejenis penyelidikan yang menggunakan data atau juga maklumat kuantitatif. Proses pengukuran boleh digunakan untuk mengukur data kuantitatif yang memerlukan alat pengukuran seperti ujian dan juga soal sidik. Selain itu juga, kajian ini adalah sejenis kajian tinjauan iaitu survey yang menggunakan hanya data-data kualitatif sahaja, dan analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis inferensi. Dalam kajian ini, populasi kajian adalah berfokuskan kepada pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi di beberapa buah sekolah sekitar negeri Melaka. Sampel kajian dalam kajian ini adalah berfokuskan kepada 4 buah sekolah yang terpilih di negeri Melaka, iaitu 2 sekolah daripada daerah Jasin iaitu SMK Nahlas dan juga SMK Agama Tun Perak. Manakala 2 sekolah lagi adalah daripada daerah Merlimau iaitu SMK Seri Mahkota dan juga SMK Dang Anong. Bilangan populasi adalah seramai 175 orang. Dalam saiz sampel, pengkaji menggunakan sampel kajian seramai 100 orang iaitu pelajar-pelajar daripada 4 buah sekolah di negeri Melaka sebagai responden dalam kajian ini, disebabkan oleh rata-rata pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi di setiap kelas adalah tidak melebihi daripada 30 orang. Dalam kajian ini juga, pengkaji memilih teknik pensimpulan kelompok dan juga rawat muda kerana teknik ini sesuai bagi mendapatkan data untuk populasi yang meluas dan senarai sampel yang tidak diketahui. Instrumen kajian merupakan soalan sidik yang menggunakan skala ikat 5 mata. Kesahan dan juga persetujuan daripada pensyarah selaku penyedia projek akhir tahun telah dilaksanakan untuk mengesahkan borang soal sidik yang telah disediakan agar digunakan dalam kajian ini. Ujian kebolehpercayaan ini dijalankan kepada 30 orang responden yang dipilih adalah daripada pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi di negeri Melaka sebagai menjawab soal sidik kajian yang akan dijalankan. Nilai purata kebolehpercayaan soal sidik yang diperoleh daripada ujian Cambridge ANPA menggunakan perisian SSPSS ialah 0.94. Berdasarkan jadual berikut, kajian mendapati bahawa majoriti responden memilih profesionalisme seperti kepribadian, sosial dan juga spiritual dengan motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Dapatan daripada analisis bagi profesionalisme guru terhadap motivasi pelajar menunjukkan bahawa kepribadian, sosial dan juga spiritual mempunyai nilai korelasi yang tinggi, dan ketiga-tiga dimensi ini menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan bagi motivasi pelajar. Nilai kebarangkalian yang didapati bagi ketiga-tiga dimensi profesionalisme iaitu kepribadian, sosial dan juga spiritual adalah lebih kecil dari aras kertian 0.05. Hal ini kerana kepribadian seseorang guru merupakan bekal utama dalam menjalankan tugas secara profesional. Selain itu juga, sosial guru merupakan satu daripada
beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap guru di mana-mana peringkat pendidikan. Manakala kepentingan Sri Putera juga memberi impak yang positif terhadap proses pembelajaran para pelajar kerana dengan adanya sifat kerohanian ini, seseorang guru dapat mempermelikan sikap yang matang dalam proses pengajaran mereka. Seterusnya, jadual yang kedua menunjukkan nilai purata skor bagi setiap konstruk dimensi dalam pemilihan pedagogi, iaitu nilai min, sumbangsaran, perbincangan, demonstrasi dan juga pembelajaran berasaskan permainan, iaitu game-based learning. Daripada hasil dapatan kajian yang diperoleh, nilai min yang paling tinggi adalah pembelajaran berasaskan permainan, iaitu memiliki skor min 4.72. Hal ini kerana gamifikasi boleh digunakan sebagai kaedah pengajaran tambahan ataupun sebagai pilihan untuk mencapai objektif pendidikan. Pembelajaran berasaskan permainan boleh menarik minat pelajar dan juga mewujudkan pengalaman yang menarik kepada pemain dan dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih berkesan. Sebagai kesimpulannya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah pengaruh pemilihan pedagogi terhadap motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi dalam kalangan golongan belia. Profesionalisme guru seperti kepribadian, sosial dan juga spiritual, iaitu kerohanian, merupakan aspek yang penting yang perlu diberikan keutamaan oleh guru bagi meningkatkan motivasi pelajar bagi mata pelajaran ekonomi. Kajian ini juga sememangnya signifikan kerana dengan adanya ciri profesionalisme yang berkesan ini dapat membantu pelajar yang mengambil subjek ekonomi lebih bermotivasi dan minat dalam mata pelajaran tersebut. Selain itu juga, pemilihan pedagogi yang berkesan dalam kajian ini dapat dilihat daripada pemilihan pedagogi, iaitu pembelajaran berasaskan permainan, iaitu game-based learning. Hal ini kerana pembelajaran berasaskan permainan, game-based learning, merupakan kaedah pengajaran dan juga pembelajaran yang paling diminati oleh semua pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.